muslimin muslimat, sahabat-sahabatku khazanah Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua saudara-saudara, sahabat-sahabatku khazanah Islam, mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Maka marilah sama-sama kita mengamalkan doa-doa perlindungan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في قلبي. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, alhamdulillah, pada episod ke-52 ini kita akan ambil satu lagi tajuk baru. Apa itu penyakit hernia? Sahabat-sahabatku khazanah Islam, sejak awal lagi sebagai perlindungan awal ataupun precaution ataupun prevention, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bani adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali kamu memasuki masjid. Makan dan minumlah, namun janganlah berlebih-lebihan dan janganlah melampaui batas apa yang diperlukan, dan makanan yang seimbang. Ketahuilah bahawa punca segala macam penyakit adalah perut anda ataupun lambung anda. Dalam sebuah hadis yang lemah, Nabi SAW bersabda, Al-batnu baitu kulli da', bahawa perut itu adalah punca segala macam penyakit. Apa yang kita makan, kalau jikanya tidak teratur ataupun berlebih-lebihan, itulah akan menjadi rumah segala macam penyakit. Di antaranya penyakit bara kolon. Menurut berita harian segmen perubatan, punca bara kolon masih tidak diketahui, namun sering dikaitkan dengan karsinogen dalam diet. Dan begitu juga apabila berlakunya kematian seorang filem star Chadwick Boseman, disahkan bara kolon. Ramai yang ingin tahu tentang bara kolon ini. Bara kolon ataupun kolateral ini telah disenaraikan sebagai bara tertinggi dari kalangan lelaki maupun perempuan di Amerika dan seluruh dunia. Nah, begitu juga tentang perbezaan antara kista ataupun cyst ovarium dengan kanser ovarium. Boleh menjadi jenis kanser yang umum pada awalnya bagi kaum wanita, yakni kanser ovarium, selain bara cervix. Namun tidak semua orang ketahui apa itu sebenarnya kanser ovarium, sehingga kerap kali dianggap sama dengan cyst ovarium. Padahal keduanya adalah kondisi yang berbeza. Maka apa perbezaan kanser ovarium dengan cyst ovarium? Apa itu kista ataupun cyst yang boleh menjadi kanser ovarium? Merujukkan sihat.com, kanser ovarium. Nah, diketahuilah bahawa sel kanser boleh berawal dari sel yang berada di permukaan luar ovarium ataupun rahim. Setelah penghasilan sel telur ataupun sel yang memproduksikan hormon seks, sama seperti penyakit bara pada umumnya, sel kanser pada ovarium berfungsi abnormal, tidak menentu, sehinggalah terus membelah tanpa dikendali. Walhasil terjadinya penumpukan sel yang nantinya membentuk kanser tadi. Wa iyyazubillah, semoga Allah memelihara kita. Seterusnya,
Topik yang akan kita bincangkan pada minggu ini sesuatu yang mungkin sering berlaku tapi tidak banyak yang mengetahuinya. Tahukah anda apa itu penyakit hernia? Maka dikatakan mengikut sebuah artikel, what is hernia? A hernia occurs when an organ or fatty issue squeezes through a weak spot in surrounding muscle or connecting tissues called fascia. The most common types of hernia are inguinal, yani inner groin, and incisional resulting from an incision, femoral outer groin yang biasa berlaku pada perempuan, kaum wanita. Yang ketiga, umbilical belly button and hiatal upper stomach. Secara ringkasnya, hernia berlaku ketika suatu organ ataupun tisu lemak mengecut ataupun dikatakan squeezes pada sasaran lemak di antara otot atau muscle atau tisu yang berkaitan dengan fascia. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, dikatakan lagi bahawa when an organ such as intestine bowel pushes through the abdominal wall, there is small risk it could become trapped. Maka dikatakan apabila ada satu organ di mana usus anda menekan melalui dinding pusar, maka di sana ada risiko kecil ia boleh terperangkap. Itulah yang dinamakan hernia. Yang biasa dikenal oleh masyarakat awam dengan turun benjol. Ataupun hernia adalah kondisi ketika organ bahagian dalam tubuh menonjol keluar dari lapisan otot di sekitarnya. Secara umum, hernia terjadi pada perut dan tonjolan yang biasa muncul di daerah pinggang. Di samping itu, penyakit hernia juga boleh terjadi di bahagian atas ataupun bahagian paha ataupun atas, yakni pusar ataupun pusat dan sekitaran kelengkang ataupun kelenjar. Bila hernia boleh terjadi? Sahabat-sahabatku khazanah Islam, hernia adalah membengkaknya otot ataupun muscle di bahagian perut yang seharusnya bekerja untuk melindungi isi perut seperti usus. Hernia biasanya dimulai dengan benjolan kecil yang terjadi di balik kulit perut. Pada umumnya, penyakit ini tidaklah mengancam jiwa ataupun berbahaya. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, penyakit ini dapat menyebabkan satu komplikasi dan membahayakan tubuh badan anda. Wa'iyyazubillah. Ketahuilah sahabat khazanah Islam, penyakit ini tidak boleh sembuh dengan sendirinya. Sehingga diperlukan upaya pencegahan ataupun prevention serta pengobatan atau perlu dilakukan operasi. Apakah perbezaan? Kerana hernia ini bukan tumor, bukan kanser. Namun di sana ada perbezaan antara hernia dengan tumor. Menentukan adanya hernia tidaklah sulit. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, pada umumnya pesakit menyadari adanya benjolan di daerah yang rentan ataupun muscle-nya ataupun dataran kulitnya telah mengalami hernia. Hal ini akan dipastikan oleh doktor melalui pemeriksaan fizik ataupun secara zahir akan dilakukan CT scan. Maka anda apabila mengesat ataupun mendapati ada benjolan daerah perut kita, paha kita ataupun mana-mana anggota badan kita ada benjolan yang seolah-olah dalamnya ada angin, maka cepat-cepatlah pergi berjumpa doktor untuk mendapatkan diagnose dan scan. Apa bezanya hernia dengan tumor? Bezanya hernia dengan tumor adalah tonjolan pada hernia boleh hilang dan timbul.
dengan izin Allah. Sekali lagi, bezanya hernia dengan tumor adalah tonjolan pada hernia boleh hilang dan timbul lagi. Sedangkan pada tumor, tonjolan tersebut konsisten keberadaannya. Dia tetap berada sehinggalah perlu melakukan pembedahan yang segera. Di antara jenis-jenis hernia, yang pertama adalah congenital. Congenital hernias develop before you are born and present at birth and may not be diagnosed for weeks, months, or even years. Hernia congenital berkembang sebelum anda lahir ataupun ia wujud ketika kelahiran. Dan ia mungkin apabila tidak didiagnos berminggu-minggu, berbulan-bulan dan tahun, dan akhirnya ia akan menjadi hernia yang boleh membahayakan. A hernia that develops much later in life may result from a weakness that you have had since you were a baby. Hernia itu dia boleh berkembang ketika akan datang di dalam hidup anda, dan dikatakan suatu hernia itu yang berkembang kemudiannya pada seseorang boleh mengakibatkan suatu kelemahan ketika anda alami semasa bayi. Yang kedua, acquired ataupun hernia yang mendatang. Hernia yang mendatang dikatakan acquired hernias. Develop when the muscle or connective tissues in your abdomen are weakened or damaged during your lifetime. Dikatakan bahawa hernia acquired ini berkembang apabila otot ataupun tisu yang berhubung dengan pusar anda jadi lemah ataupun rosak ketika sepanjang kehidupan anda. Dan dikatakan lagi, and body's natural cycle of tissues break down and repair is disrupted. Apabila putaran tisu badan secara tabi'i itu tergendala dan baikinya terhambat, maknanya kita tidak dapat menolaknya masuk. Kalau sekiranya berlaku di luar pusar anda, seharusnya harus ditolak masuk ke dalam. Tetapi apabila tidak dapat dilakukan ataupun baiki terhambat, maka perlu melakukan sesuatu. Yang ketiga, an incarcerated hernia, when an organ such as your intestine bowel pushes through the abdominal wall, there is a small risk it could become trapped. This is known as an incarcerated hernia. Apabila suatu organ itu seperti di dalam usus anda menolak keluar di dinding pusar anda ataupun bahagian perut, maka di situ ada satu risiko yang kecil yang dinamakan incarcerated hernia. If your hernia is trapped outside of the abdominal wall and you can't push it back into your abdomen, and it may feel hard and be very painful. In such situation, one may require immediate medical attention or an operation. Apabila hernia anda terperangkap di luar dinding pusar ataupun perut anda, dan anda tidak boleh dapat menolaknya kembali masuk ke dalam pusarnya, ini akan merasa sukar dan sangat sakit. Dalam situasi ini, seseorang itu kena cepat berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan nasihat ataupun diagnose. Dan di antaranya mungkin akan menjalani operasi mengikut Hawkun Sun Collateral Clinic. Dan inilah yang dinamakan incarcerated hernia, yang mana kita lihat ini adalah ususnya. Kemudian usus ini di daerah pusar itu tertonjol, ada tonjolan, menonjol keluar tadi.
Jadi maka itu kalau sekiranya ia tidak dapat tolak kembali masuk, maka sesuatu operasi perlu dilakukan. Dan dikatakan when an organ such as your intestine bowel pushes through the abdominal wall, there is a small risk it could become trapped. Inilah dia, kita lihat pusarnya terkeluar, terjojol. Ada yang bentuk seperti limau kasturi, ada seperti lemon, ada seperti buah apple dan ada lebih besar daripada buah orange tadi. Mengikut Hawkun Collateral Clinic Mount Elizabeth Medical Center. Bolehlah kita rujuk pada artikel ini. Dan dikatakan apakah gejala-gejala ataupun simptom hernia. The most common sign of hernia is a soft swelling or bulge under your skin. The type of hernia you have will determine where the bulge appears on your body. Dikatakan bahawa secara umumnya yang biasa tanda-tanda hernia itu adalah berlakunya bengkakan yang lembut ataupun tonjolan ataupun benjolan pada kulit anda, lebih-lebih lagi daerah perut ataupun di bahagian-bahagian yang lain. Maka jenis hernia ini anda perlulah memastikan, mengenal pasti bahawa benjolan ataupun tonjolan yang lahir pada badan anda ketika benjolan itu keluar. Some hernias can only be seen when you stand up and may disappear completely when you lie down. Ada jenis hernia hanya dapat dilihat ketika anda berdiri dan ia hilang ketika anda duduk. Others may only be visible when you strain your muscle by coughing, sneezing, laughing, bending or lifting. Maknanya ada yang tidak nampak. Apabila kita terik kita punya otot-otot terterik ketika batuk ataupun bersin ataupun ketawa ataupun ketika anda bongkok ataupun mengangkat sesuatu. Seterusnya, ketahuilah sahabat-sahabatku khazanah Islam, bukan hanya orang tua, anak-anak pun boleh terkena hernia, bahkan sejak lahir lagi ataupun selepas lahir. Penyebab hernia bervariasi ataupun bermacam-macam. Boleh kerana pembawaan lahir ketika lahir, ataupun kedua, luka bekas operasi yang melibatkan rongga abdomen, pusar, ataupun kelemahan muscle ataupun otot anda yang tertekan. Tekanan pada organ ini menyebabkan organ terdorong ke bahagian otot yang lemah. Kerana itu, semua hal yang meningkatkan tekanan di dalam perut dapat menyebabkan hernia. Termasuk di antara gejalanya, mungkin yang ada orang dia tak biasa mengangkat benda-benda berat, tiba-tiba dia paksa, maka tonjolan itu, benjolan itu keluar. Ataupun yang ada orang memaksa ketika mempunyai diarrhea ataupun constipation, dia memaksa untuk meneran, untuk buang air besar. Yang ketiga, batuk yang berterusan ataupun bersin. Kerana yang ada orang mungkin dia lama merokok ataupun budaya merokok sehingga banyak batuk-batuk ataupun ada infection. Maka di sana ada 6 macam penyakit hernia yang sering terjadi. Di antara adalah saya cuma menjelaskan sedikit, hanya 3 macam sahaja. Yang pertama, hernia inguinalis. Hernia inguinalis ini ditandai dengan usus ataupun kandung kemih menonjol melalui dinding perut ataupun di lipat paha. Penyakit ini paling umum terjadi terutama bagi kaum lelaki. Kaum lelaki lebih berisiko mengalami hernia inguinalis. Yang kedua adalah hernia femoralis. Hernia femoralis ini terjadi bila usus memasuki saluran yang dilalui pembuluh darah, saluran darah daerah paha,
kedudukannya lebih sedikit ke bawah dari hernia inguinalis. Dan yang ketiga, hernia incisional. Hernia ini terjadi ketika usus menembus dinding otot perut anda pada lokasi operasi yang pernah anda lakukan, dia relapse balik ataupun rentan. Hernia jenis ini kerap terjadi apabila luka operasi tidak sembuh sempurnanya ataupun secara total. Misalnya pernah mengalami infeksi setelah operasi. Hernia incisional biasanya terjadi pada waktu 2 tahun setelah operasi ataupun mungkin setahun, dan kerap ditemukan pada orang yang lanjut usia ataupun warga tua atau dengan beri berat badan berlebih-lebihan ataupun obesity yang mengakibatkan pusarnya tertonjol ataupun ada benjolan. Itulah di antara secara ringkas hernia umbilicalis. Hernia ini ataupun dia panggil umbilically. Pada hernia umbilically, sebahagian usus menembus dinding otot perut anda di sekitar pusar. Kondisi ini biasa terjadi pada bayi yang baru lahir. Contohnya, saya telah jelaskan tadi, yang ini. Maknanya ada benjolan, tonjolan tadi ini terkeluar daripada pusar. Dikatakan berlaku pada bayi yang baru lahir ataupun orang dewasa. Pada sebahagian kes, hernia ini menghilang sebelum bayi berusia 1 tahun. Walaupun pada sejak bayi itu baru lahir, timbulnya hernia ini. Dan ia akan menghilang apabila bayi itu berusia 1 tahun. Operasi baru akan dilakukan apabila benjolan itu terus ada dan membesar sampailah bayi itu berusia 5 tahun. Wa'iyazbillah, semoga Allah pelihara. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang jenis-jenis hernia yang terdapat. Nah, sahabat-sahabatku khazanah Islam, bagaimana cara mencegah hernia? Hernia memang bukan suatu penyakit yang mematikan atau berbahaya, akan tetapi dalam kondisi tertentu penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi yang boleh membahayakan tubuh ataupun organ perut anda. Sebelum terlambat, alangkah baiknya seseorang itu melakukan pencegahan awalan. Berikut ini beberapa cara mencegah hernia yang dapat dilakukan, insya-Allah. Yang pertama, perlulah anda cepat berjumpa dengan doktor untuk diagnose. Jadi di antaranya, pertama, puncanya cara mencegah hernia, menjaga berat badan anda agar tetap normal dan memperhatikan pola makan ataupun lifestyle dengan memakan nutrisi yang sihat dan seimbang. Walaupun tidak ada diet pantangan makanan bagi penderita hernia, namun tetap harus dijaga pola makan agar tidak berlebih-lebihan. Sebagaimana tadi dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makanlah, minumlah namun jangan berlebih-lebihan, yang akan menyebabkan tekanan dalam perut meningkat ataupun menonjol di daerah pusar. Yang kedua, menghindari mengangkat barang-barang yang berat yang anda tidak terdaya mengangkatnya, yang dapat menimbulkan tekanan pada otot ataupun muscle lebih-lebih lagi daerah perut. Yang ketiga, berhenti ataupun mengurangi budaya merokok. Kerana hal ini dapat menyebabkan seseorang itu mengandungi penyakit di daerah paru-paru dan dia akan batuk tak berhenti-henti dan akhirnya menjadi salah satu penyebab hernia. Nah, apakah yang harus dilakukan? Sahabat-sahabatku khazanah Islam, amalkanlah makanan yang mengandungi serat ataupun fiber sehingga hal ini dapat melancarkan pencernaan dan menghindari daripada sembelit ataupun constipation ataupun diarrhea. Artikel ini ditulis oleh Dr. Jeffrey SBB, yakni Spesialis Bedah Umum Rumah Sakit EMC, Tangerang.
Hernia surgery can be broadly classified into two groups. First, tissue repair. Second, mesh repair. The method used will depend on the type and complexity of the hernia. And laparoscopic techniques may also be option for eligible candidates. Pada calon pesakit yang sesuai, sama ada dia melakukan tissue repair ataupun mesh repair. Pengobatan hernia yang spesifik sahabat-sahabatku khazanah Islam adalah operasi. Namun tidak semua penyakit hernia harus dioperasi. Mungkin ada yang boleh dilakukan secara terapi beransur-ansur. Operasi dianjurkan pada hernia yang menimbulkan gejala dan mengganggu atau semakin besar. Namun nasihat saya, janganlah orang yang tidak pasti anda mengambil untuk adakan semacam picit ataupun urut, kerana perkara ini boleh membahayakan ataupun ada kesan sampingan. Seterusnya, sahabat-sahabatku khazanah Islam, semua penyakit sebagaimana dikatakan tadi bahawa perut adalah punca segala macam penyakit, ataupun perut itu adalah rumah segala macam penyakit. Maka dari itu hendaklah kita sentiasa mengamalkan gaya hidup ataupun pola hidup yang seimbang. Kita harus mengamalkan doa-doa perlindungan dan sentiasa melakukan ibadah dan mohon kepada Allah dengan doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Yang kedua, berdiet, aturan makan yang seimbang ataupun dia panggil balance food. Minuman yang ketiga, minuman air alkaline ataupun air yang masak sekurang-kurangnya 1.3 liter bagi orang yang saiz badannya sederhana, ataupun orang yang mungkin 80-90 berat badan haruslah minum lebih daripada 1.5 liter. Yang keempat, sentiasa mengamalkan menghirup udara yang segar ataupun sekitaran yang baik. Yang kelima, senaman dan pergerakan badan, jalan-jalan kaki. Yang keenam, berjalan di bawah sinaran matahari kerana kita perlukan ultraviolet B. Kerana mukjizat matahari ini dapat memberikan kekuatan pada tubuh badan kita agar sentiasa sihat. Yang ketujuh, amalkanlah kerja-kerja, amal jariah, dakwah ataupun berjuang pada jalan Allah. Dan akhir sekali yang ke-8, banyakkanlah bersedekah. Kerana Nabi SAW bersabda, tadawu mardakum bis sadaqah. Maknanya obatilah pesakit di kalangan kamu itu dengan bersedekah. Mencari mungkin 7 orang fakir miskin ataupun mungkin seorang fakir miskin, tapi kita menanggungnya untuk makanan 7 hari, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mengamalkan sentiasa doa-doa perlindungan. Marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. InsyaAllah semoga berjumpa sekali lagi pada episod yang selanjutnya, episod 53 insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.